Okey, sambung yang tadi. Jadi kamu telah lihatlah idea negara merdeka ni tercetus secara menyeluruh dalam kalangan penduduk di negara kita yang meliputi pelbagai ideologi. Ikutlah ideologi apa, parti politik semua tu, tetapi ingin kebebasan daripada kolonial British. Walaupun wujud kepelbagaian idea terhadap negara merdeka, namun begitu arah dan matlamat mereka adalah sama, iaitu untuk mempertahankan kedaulatan negara. Okey, seterusnya. 7.2 Penubuhan Jawatan Kuasa Hubungan Kaum ataupun CLC. Kenapa ditubuhkan? Sebab ketegangan kaum selepas Perang Dunia Kedua telah menimbulkan kesedaran dalam kalangan pemimpin kaum dan kerajaan British tentang kepentingannya perpaduan kaum. Kalau tidak, sebab sebelum ni, seperti cikgu cakap, sebelum ni British mengamalkan dasar memecah belahkan. Okay, tak boleh memecah belahkan kaum, dan itu tidak wujud perpaduan. Dan selepas tu masalah kaum ni semakin teruk, tapi masa tu nakkan kemerdekaan. Jadi British ni dia memberikan mesej kemerdekaan hanya diberikan apabila wujud kerjasama antara tiga kaum utama diwujudkan. Jadi masa tu pun sudah ada kesedaran, kena nak merdeka, kita kena bersatu. Jadi perundingan antara pemimpin kaum ni diwujudkan ke arah untuk mencapai status berkerajaan sendiri. Jadi dia wujudlah jawatan kuasa hubungan antara kaum ni. Okay, ataupun English name dia adalah Communities Relations Committee, CLC, yang moto mereka adalah kesamaan dan keadilan untuk penduduk tanah Melayu. Okay, tidak kira bangsa apa, asal penduduk tanah Melayu, kesamaan dan keadilan. Okay, objektif ada 3. Yang pertama, mereka kena mengkaji hubungan kaum secara lebih mendalam. Kita kena saling faham kaum yang ada ni. Yang kedua, membetulkan keadaan politik, ekonomi dan sosial supaya wujud pembahagian yang adil untuk semua komuniti. Sebab pada masa tersebut kita tahulah orang Melayu di kampung-kampung, manakala orang Cina di bandar dan orang India di estate. Jadi tidak wujud, kita kata tidak wujud kerjasama, dan masa tu juga pembahagian dari segi ekonomi pun tidak sekata. Jadi kena bincang selesaikan masalah ni juga. Jadi objektif mereka nak membetulkan semula keadaan ini. Dan yang ketiga adalah untuk mewujudkan keadaan harmoni dan muhibah dalam kalangan penduduk negara ini. Okey, siapa anggota jawatan kuasa hubungan antara kaum ni? Okey, dia terdiri daripada ni nama-nama di sini. Dia ada penasihat dia adalah Malcolm dan MacDonald, Governor General British di Asia Tenggara. Penerusi, kena ingatlah nama ni, beberapa nama penting ni. Penerusi dia siapa? EEC Thuraisingham. Okay. Dan wakil Melayu terdiri daripada siapa? Datuk On. Okay. Yang merupakan Menteri Besar Johor, Presiden UMNO. Okay, kena tahu Datuk Abdul Wahab, Abdul Aziz, Panglima Bukit Gantang, Muhammad Saleh Hakim, Dr. Mustafa Osman, Zainal Abidin. Okey, ni wakil Melayu. Wakil Cina pula terdiri daripada Tan Cheng Lock dari Melaka, Lee Tiang Keng dari Pulau Pinang, Sisi Tan daripada Singapura, dan Yong Sok Ling dari Selangor. Dan ahli-ahli lain terdiri daripada wakil Eropah, wakil kaum India, wakil orang Serani. Siapa mereka? Roland Bradle, Doraisamy Ear, Dr. J.S. Kunting. Ingat beberapa nama ni, okey? Jadi peranan CLC, kena tahulah, menyelesaikan isu, melibatkan pertikaian kaum. Sebab itu, masalah kaum ni sangat kritikal pada masa tersebut. Kita perlu selesaikan dengan jawatan kuasa hubungan antara kaum ni. Okey, kenapa juga kata kritikal masa tersebut? Sebab wujud beberapa isu yang kamu boleh lihat dalam muka surat 176 dan 177. Ada 5 isu dia. Untuk memudahkan kamu ingat 2P 3K. Isu dia 2P 3K. First is politik, yang kedua is pendidikan, yang ketiga adalah kedudukan istimewa orang Melayu, yang keempat kedudukan ekonomi orang Melayu, dan yang kelima adalah kewarganegaraan bukan Melayu. Ini adalah isu yang penting melibatkan kaum pada masa tersebut. Okey, dari segi isu politik, apa isu dia? Mestilah isu ke arah perkerajaan sendiri.
Jadi, apa yang dibuat oleh CLC? Dia mencadangkan perlunya pemberian pengalaman pilihan raya secara berperingkat diberikan kepada penduduk tanah Melayu. Kalau tak ada pilihan raya, macam mana rakyat nak terlibat? Penduduk tanah Melayu nak terlibat. Jadi perlulah pengalaman pilihan raya ni diberikan secara berperingkat kepada penduduk di tanah Melayu. Jadi kesan akibat cadangan CLC ni, peranan CLC buat ni, kesan ke arah perpaduan kaum. Pilihan raya peringkat Majlis Bandaran, Majlis Negeri, Majlis Perundangan Persekutuan diadakan. Ini adalah kesan. Semua kaum boleh terlibat dalam pilihan raya. Okey, yang kita akan lihat dalam bab 8 nanti, pilihan raya. Okey, isu yang kedua kita kata isu pendidikan. Sebab masa tu tak ada perpaduan kaum. Jadi sistem persekolahan isu dia adalah sistem persekolahan yang berbeza ikut kaum. Ada sekolah Melayu, sekolah Cina, sekolah India, sekolah Tamil. Jadi dia berbeza ikut kaum. Guna bahasa pengantar yang beza. Okey, di sekolah Melayu guna bahasa Melayu, sekolah Tamil guna bahasa Tamil, sekolah Cina guna bahasa Cina. Jadi tak ada satu sistem yang kita kata sama dalam satu. Termasuklah buku teks dan sukatan pelajaran yang berlainan. Kalau kita kata sekolah Cina, dia ambil daripada sukatan daripada negara Cina. Kalau India, ambil daripada sukatan daripada negara India. Macam mana kita nak bagi ada? Jadi CLC ni mencadangkan sistem pendidikan seragam untuk memupuk kesetiaan dan perpaduan kaum. Kena ada satu sistem pendidikan yang seragam. Belajar benda yang sama. Ataupun kita kata fokus kepada pendidikan yang melibatkan isu tanah Melayu ni. Kena ada. Jadi kesannya, maaf, cikgu salah apa ni. Tengok buku teks kamu, jadi kesannya adalah penubuhan jawatan kuasa pendidikan untuk mengkaji sistem pendidikan bagi melahirkan pendidikan yang seragam yang diterima oleh semua kaum. Okey, dia mencadangkan penubuhan jawatan kuasa pendidikan yang kamu akan lihat juga dalam bab ni, dalam muka 180 nanti, dan kita akan membincangkan isu sistem pendidikan kebangsaan. Okey, perlunya jawatan kuasa pendidikan. Okey. Seterusnya, kedudukan istimewa orang Melayu. Isu dia. Isu ni pun juga muncul lah masa kita tengok dalam Malayan Union Persekutuan Melayu ni. Isu kedudukan istimewa orang Melayu ni perlu diselesaikan. Kerana orang Melayu menuntut diakui kedudukan istimewa sebagai penduduk asal rantau alam Melayu. Jadi, CLC ni mereka duduk bincang dan mereka bersetujulah. Tak kira lah semua CLC dalam masa ni yang terdiri daripada pelbagai anggota yang wakil pelbagai kaum. Mereka bersetuju bahawa perlulah orang Melayu ni mempunyai kedudukan istimewa kerana orang Melayu ni mempunyai tak setia yang tidak berbelah bahagi dan mengiktiraf negara ini satu-satunya tanah air mereka sejak dulu lagi. Okay. Dan kesannya terlihat kedudukan istimewa orang Melayu diiktiraf dan kepentingan sah kaum lain diiktiraf juga. Maksudnya saling bertoleransi lah. Saya iktirafkan hak kamu, kamu kena setuju juga dengan sedikit kepentingan untuk kaum Mutaghah. Jadi dia wujudlah perpaduan di sana, di sini. Okey, yang keempat adalah kedudukan ekonomi orang Melayu. Okey, sebab isu ni wujud sebab dikatakan orang Melayu tidak memperoleh peluang seperti kaum bukan Melayu dalam sektor perniagaan dan perusahaan. Jadi, duduk-duduk bincang, peranan CLC ini mencadangkan bahawa perlunya penubuhan agensi untuk meningkatkan ekonomi dan pendidikan orang Melayu. Jadi, apakah kesan kepada penubuhan agensi ini? Kesan untuk ke arah kemerdekaan, nak bagi adil, jadi dia menubuhkan Lembaga Pembangunan Industri Desa LIDA pada tahun 1950 yang merupakan tuntutan daripada Datuk On yang berpendapat bahawa bantuan ekonomi dan kemajuan luar bandar perlu sebagai tolak ansur persetujuan orang Melayu melonggarkan syarat kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu. Okey, perlulah satu LIDA ni perlu supaya menolong membangunkan ekonomi dan luar bandar menjadi semakin maju. Ini juga saling bertoleransi lah.
Sebab saya sudah berikan kewarganegaraan, jadi perlulah saya ada satu agensi yang boleh membantu meningkatkan lagi. Dia kena saling bertoleransi lah. Yang kelima, isu yang paling penting lah, tak kira lah nak mereka ni, isu kewarganegaraan bukan Melayu, di mana isu tersebut adalah selepas Malayan Union yang melonggarkan kewarganegaraan tu, jadi menyebabkan Malayan Union tu tidak dan ditukarkan kepada Persekutuan Melayu. Jadi isunya adalah sebab ketegasan orang Melayu terhadap pemberian syarat kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu. Okey, peranan siasi mereka bersetuju. Seperti cikgu kata tadi lah, mereka setuju bagi kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu. Tetapi yang penting, kena memupuk ataupun kita kata menumpahkan tak setia kepada tanah Melayu dan boleh bekerjasama dengan kaum, dengan kalangan kaum. Kesan dia kita boleh lihat syarat kewarganegaraan ini dilonggarkan untuk memberikan kedudukan politik kepada kaum bukan Melayu dan melahirkan semangat patriotik serta tanggungjawab kepada negara. Jadi 5 isu lah, isu yang penting, dan apa yang CLC buat, CLC duduk bincang dan apa jawapan mereka, dan ini telah meninggalkan kesan yang bagaimana, yang kamu boleh lihat dalam muka surat 176 dan 177. Jadi jawatan kuasa hubungan antara kaum CLC ini telah meningkatkan lagi kesedaran kerjasama politik dalam kalangan pemimpin kaum. Pemimpin sedar bahawa mereka perlu berkongsi kepentingan dan membentuk hala tuju yang sama, iaitu membawa negara ke arah kemerdekaan. Dan jawatan kuasa hubungan antara kaum ini juga memainkan peranan yang penting dan memainkan peranan yang berkesan untuk membentuk persefahaman antara pemimpin kaum di tanah Melayu. Penyelesaian isu berkaitan dengan kaum melalui pendekatan muafakat dan bertoleransi adalah penting. Pentinglah kita kena saling toleransi, saling bermuafakat, duduk berbincang-bincang supaya keharmonian kaum dan memelihara kestabilan politik. Penyelesaian masalah melalui perundingan yang dilakukan oleh pemimpin kaum ni sewajarnya kita teladanilah, dan untuk mengukuhkan persefahaman dan kesejahteraan masyarakat di negara kita yang berbilang kaum. Ini yang kamu telah lihat lah. Ini iaitu isu nak merdeka, kena ada perpaduan kaum. Dan perpaduan kaum sebab tak pernah ada, kita kata tak pernah betul-betul wujud jawatan kuasa, jadi dia wujudlah jawatan kuasa CLC ini. Dan kita boleh lihatlah CLC ini telah menyelesaikan isu-isu yang timbul pada masa tersebut yang melibatkan kaum. Dan seterusnya kita akan lihat pula di kelas yang seterusnya 7.3 sistem ahli ini, iaitu sudah adanya kerjasama kaum demi sedikit demi sedikit. Sistem ahli pula, iaitu kita kata British ni mula nak beri kelonggaran untuk berkerajaan sendiri, dan pada masa tersebut pembentukan sistem ahli ni iaitu kita kata menyediakan asas untuk berkerajaan sendiri. Kita kata try bagi kamu belajar untuk berkerajaan sendiri. Dan 7.4 nanti sistem pendidikan kebangsaan, bagaimana lahirnya sistem pendidikan kebangsaan yang menggunakan sistem yang sama. Dan seterusnya lagi kita akan lihat penubuhan parti politik yang kemudiannya kita akan lihatlah ke arah kemerdekaan. Sini saja. Sekian. Terima kasih.